Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair, amma ba'd. Para penonton dan sahabat-sahabat yang dirahmati sekalian, alhamdulillah kita syukur pada Allah kerana kita diberi lagi peluang oleh Allah untuk kita sama-sama meneruskan perbincangan kita mengenai satu suasana yang akan dilalui oleh manusia yang disebut dengan neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Satu keadaan yang di mana di kalangan kitanya kita perlu faham bahawa apabila kita belajar dan kita memahami tentang neraka Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita akan cuba untuk menjarakkan diri kita dan menjauhkan diri kita daripada terhumban ke dalam api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Satu, Islam diajar supaya kita ni, waktu mana kita hidup di atas dunia ni, kita diminta supaya belajar dan belajar. Jangan berhenti daripada kita belajar dan kita menambahkan ilmu. Ilmu apa yang perlu kita belajar sangat ialah ilmu masa depan. Tak ada cerita tentang mengenai masa depan atas dunia ni yang paling betul dan yang paling lurus kecuali cerita daripada Al-Quran dan daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hidup kita ni, kalau orang kita dia nak suruh hidup rasa selamat, rasa selesa di atas dunia ni, dia sanggup belajar macam-macam gaya. Dia belajar ilmu persilatan, dia belajar ilmu yang disebut dengan ilmu peperangan, ilmu macam-macam gaya, ilmu untuk hidup di dunia. Kenapa kita tak nak belajar tentang ilmu nak selamat daripada dihumban ke dalam neraka Allah? Ilmu yang nak suruh kita selamat daripada dihumban ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala ni di antara ilmu yang diajar dalam Islam. Islam diajar supaya kita ni sentiasa duduk dalam keadaan menambahkan ilmu dan kita sentiasa bersiap pada diri kitanya kalau mana kita, katakanlah kita dipanggil menghadap di hadapan Allah. Macam mana kita nak suruh kita ni selamat waktu mana kita dalam kubur, selamat juga kita waktu mana di padang mahsyar, selamat lagi dah kita daripada terhumban ke dalam api neraka Allah, sehingga kan kita berjaya masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu yang sebegini ni jarang orang kita dapat. Tak mudah kita dapat. Ramai di kalangan kita dia hanya dapat untuk ilmu dunia, selamat di atas dunia. Macam mana nak buat rumah yang tidak dimasuki pencuri, bagaimana nak suruh kenderaan yang dia rasa kenderaan dia selesa, boleh naik kenderaan, boleh selesa kenderaan. Tapi semuanya dia tak fikir tentang ini, bagaimana dia nak suruh ada kenderaan di akhirat nanti. Macam mana nak suruh kita dapat rumah di padang mahsyar Allah nanti, di dalam syurga Allah nanti, nak suruh dapat istana dalam syurga Allah, dan kita terjauh daripada dihumban ke dalam api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Tajuk-tajuk yang kita bincang pada setiap pagi Jumaat sebegini, tuan-tuan, para penonton dan sahabat-sahabat sekalian, kita berbicara di Masjid Al-Falah. Oleh kerana sebelum daripada berlakunya PKP ini, saya sentiasa berkuliah di Masjid Al-Falah, cerita tentang mengenai perjalanan sampailah ke syurga Allah dan ataupun dihumban ke dalam kawah neraka Allah. Dalam cerita tentang mengenai kawah neraka Allah Subhanahu Wa Taala ni, sampai tajuk hari inilah yang kita bincang pada kali ini. Tajuk pada kali ini tajuk yang cerita tentang mengenai bagaimana saiz tubuh orang kafir diperbesarkan berdasar kepada kekufurannya sebelum dihumban ke dalam api neraka Allah. Orang yang kufur pada Allah ni, Allah akan besarkan jasad dia. Ini bila nak dihumban ke dalam neraka Allah, besar dan tebal dia tu berdasar pada apa? Berdasar pada kekufuran dia. Manakala orang mukmin pula, katakanlah ada orang Islam, adalah orang Islam ni, bila dia buat dosa atas dunia, dia buat benda-benda yang dilarang oleh Allah, dia akan dihumban ke dalam neraka terlebih dahulu. Kemudian dah dibakar dan dicanai dalam neraka, kemudian dia akan barulah boleh dimasukkan ke dalam syurga Allah. Baik, waktu mana orang Islam ataupun orang mukmin yang melakukan maksiat berdasar kepada perbuatan anggota tubuh badan dia. Waktu mana nak dihumban ke dalam neraka Allah, Allah tengok dasar pada
anggota tubuh badan dia. Tubuh badan dia itu sendiri. Macam mana keadaan yang dinilai dan diukur dengan perbuatan maksiat yang dia buat untuk dihumban ke dalam api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita bicarakan tajuk ini lah. Muslim meriwayatkan daripada Abu Hurairah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, Rasulullah sebut, gigi ataupun taring orang kafir penghuni neraka itu sebesar bukit Uhud. Rasulullah kata demikian. Rasulullah kata, mana-mana orang kafir yang dia nak dimasuk dalam neraka Allah, sebesar mana gigi orang kafir ni, gigi dia sebesar bukit Uhud. Allahu Akbar. Kalau kita tengok bukit Uhud tu, banjaran tahan lah, senang ceritanya. Kalau kita pergi dekat, nak sebutnya besarnya gigi orang kafir, bila dia nak dimasuk dalam neraka tu, Allah perbesarkan gigi dia, taring dia. Kalau kita tanya kenapa gigi dia, kenapa? Kerana perangai dia menyeringai terhadap orang Islam. Bila orang Islam buat sesuatu benda, dia ejek. Yang dia ejek tu daripada mana yang dia ejek? Daripada gigi-gigi dia. Dia tunjuk pada gigi dia, memek muka dia. Lalu oleh kerana demikian, dia buat demikian, Allah jadikan gigi orang kafir tersebut ataupun taring dia diperbesarkan bila nak masuk dalam neraka sebesar bukit Uhud. Rasulullah sebut demikian. Sebesar bukit Uhud ini. Kemudian kulit dia setebal 3 hari perjalanan dengan kenderaan yang paling laju. Allahu Akbar. Kulit orang kafir itu tebal, nak dihumban ke dalam neraka setebal mana? Setebal lebih kurang 3 hari perjalanan dengan kenderaan yang paling laju. Kamu bergerak selaju mungkin 3 hari 3 malam, tebal setebal itulah kulit orang kafir ni bila nak dihumban ke dalam api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Ni gambaran keadaan yang dijadikan kepada orang-orang yang tak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah jadikan pada dia keadaan yang berlaku demikian pada seorang tersebut. At-Tirmizi meriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, tebal kulit orang kafir penghuni neraka adalah 42 hasta. 42 hasta tebal kulit orang kafir yang bila nak dimasuk dalam neraka tersebut, tebal dia setebal 42 hasta. Setebal 42 hasta, dan gigi gerham dia sebesar bukit Uhud. Gigi gerham dia tu saja sebesar bukit Uhud. Tempat duduknya dalam neraka Jahannam seperti jarak antara Mekah dan juga Madinah. Allahu Akbar. Tebalnya, kalaulah kita bayangkan gigi kulit dia setebal itu, setebal yang digambarkan 42 hasta tebalnya kulit nak dihumban ke dalam api neraka Allah. Kemudian gigi dia pula sebesar itu, tempat duduk pula di antara dalam neraka Jahannam itu sejarak antara Mekah dan juga Madinah. Ketinggian dia tu ataupun nak sebutnya tebalnya tempat duduk dia ni dalam neraka tersebut. Hadis tersebut diceritakan oleh hadis tersebut hasan sahih gharib daripada hadis Al-A'mashi. Disebut gambaran demikian. Nak gambarkan pada kitanya tebal. Kenapa tebal? Kalau dicerita pada kita, kenapa tebal? Kulit dia ditebalkan kerana dia sentiasa mengejek orang Islam lah. Puncanya mengejek orang Islam ni sehingga kan menjadi kesukaran hidup orang Islam. Ejekan dia tadi, orang-orang yang bukan Islam ni, dia tekan orang Islam tu sampai menipis kulit orang Islam. Itu cara di atas dunia. Demikianlah Allah jadikan pada kekufuran dia tadi, Allah tebalkan dia kulit dia tu supaya dihumban dalam neraka Allah. Bila dihumban dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala, rasa perih, rasa sakit yang amat sangat tadi menjadikan dianya lebur pada tubuh badan dia dengan kesakitan dia dalam api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Dalam riwayat lain dikatakan pahanya sebesar gunung dan tempat duduknya daripada api neraka yang sebesarnya 3 rabizah disebut. Kalau ditanya pahanya sebesar gunung, bila itu tentang orang kafir, bila dihumban ke dalam neraka tu, paha dia tu sebesar mana? Sebesar gunung. Dan tempat duduknya daripada api neraka yang besarnya 3 rabizah.
Tiga gulungan lah, senang ceritanya tu. Tiga gulungan yang tinggi, yang bayangkan kita bayangkan neraka tu dalam tak dalam hadis Rasulullah cerita sebelum daripada ni, selama lebih kurang 70 tahun jarak nak jatuhnya batu jatuh ke dalam. Kemudian gulungan-gulungan tu terlampau banyak, hitam pekat lagi. Kemudian dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala diceritakan keadaan demikian. Diriwayatkan daripada Salih hamba Ats-Tsaumah daripada Abu Hurairah bahawa hadis tersebut pun juga hasan gharib, disebut demikian. Dan dia berkata Ar-Rabzah jaraknya seperti antara Mekah dan juga Madinah. 3 kali ganda, 3 kali jarak di antara Mekah Madinah, Mekah Madinah, Mekah Madinah. 3 kali tebal dia, ataupun yang disebut dengan api yang besarnya 3 Rabizah. Gambaran yang berlaku pada keadaan yang demikian. Ibnu Al-Mubarak meriwayatkan daripada Yunus, daripada Az-Zuhri, daripada Sa'id bin Musayyib, daripada Abu Hurairah, dia berkata, dia sebut pada hari kiamat gigi gerham orang kafir lebih besar daripada bukit Uhud. Hari kiamat bila nak dimasukkan ke dalam neraka, orang kafir ni setebal mana gigi dia? Setebal, lebih besar daripada bukit Uhud. Gigi gerham dia tu saja. Gigi gerham dia tu sebesar demikian. Kemudian mereka dibesarkan agar memenuhi neraka dan merasakan azab api neraka itu. Kenapa jadi besar tu? Kerana nak suruh penuh. Neraka ni jadi penuh, bertumpik-tumpik manusia, bersesak-sesak dalam sesak atau pula dengan bauan, dengan api, dengan itu satu cara Allah nak mengazabkan mereka. Boleh jadi kalau kita bayang, kalau kulit tu nipis macam kulit kita sekarang kan, kalau nipis tentu senang hancur. Kemudian dalam masa yang samanya kena terus pada tulang-tulang, dia akan terjadi demikian. Tapi nak gambarkan tentang mengenai bila orang kafir ni Allah jadikan kulit dia tu setebal 3 hari perjalanan, kemudian ataupun 42 hasta tebal kulit dia tu, bila nak dihumban ke dalam api neraka Allah Subhanahu Wa Taala, Allah besarkan tubuh badan dia ni, nak suruh dia rasa azab itu. Dan bila sebesar-besar tersebut senang penuh neraka Allah Subhanahu Wa Taala, penuh, dan dia akan rasa azab yang amat sangat. Dengan ketebalan kulit tu nak boleh sampai ke dalam tulang ni, tebal lama tu, azab jadi lama yang menyebabkan pada diri dia rasa kesengsaraan yang amat sangat dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Lis bin Sa'ad meriwayatkan daripada Khalid bin Yazid, daripada Sa'id bin Abu Hilal, daripada Sa'id Al-Muqbari, daripada Abu Hurairah, dia berkata gerham orang kafir sebesar bukit Uhud. Gerham orang kafir itu sebesar bukit Uhud. Ini kita kena nak bayangkan besar mana tak? Kalau kita tengok pada bukit Uhud tu pun kita rasa gerun dah. Kita pergi ke bukit Uhud tu, kita tengok, Allah takutnya kita rasa demikian. Pahanya sebesar gunung. Paha pula sebesar gunung. Paha orang kafir ni bila nak masuk. Keningnya sebesar Al-Wirqan. Sebesar Al-Wirqan ni tak boleh nak digambar lah. Al-Wirqan ni sebuah gunung di Madinah juga. Sebesar gunung tersebut. Tempat duduknya seperti jarak aku dengan Ar-Rabzah, di antara Mekah dan Madinah. Itu cara yang digambarkan oleh Rasul. Katanya Abu Hurairah, daripada Sa'id, daripada Abu Hurairah, dia kata tempat duduk dalam neraka tu, jarak dia besar tak besar, lebar tak lebar dia tu, yang kalau kita nak sebutnya seorang duduk dalam neraka ni di antara satu Rabzah disebut, di antara Mekah sampai Madinah. Tu jarak dia. Tebal bahunya, manakala bahu orang kafir yang dihumban ke dalam neraka Allah ni selama mana? 70 hasta, dan perutnya sebesar gunung. Allahu Akbar. Perut dia sebesar gunung. Diriwayatkan oleh Al-Jauhari cerita demikian. Al-Wirqan adalah sebuah gunung di Madinah, sebagaimana diriwayatkan daripada Anas bin Malik, dia mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika Allah mencipta gunung, dia menjadikan 6 bukit besar. Mula-mula Allah jadikan gunung, Allah jadikan 6 bukit yang besar. Bukit apa dia? 3 di Mekah, iaitu Subair dan juga Hira. 3 di Mekah. Kemudian 3 di Madinah,
Tiga di Madinah ni apa dia? Uhud, Wirqan dan juga Ridwa. Radwa, bukan Ridwa, Radwa. Satu gunung yang berada di mula-mula penciptaan gunung ni, kalau nak tanya, gunung-gunung ni bila Allah nak jadikan bukit-bukit besar, Allah ciptakan gunung yang besar. Gunung yang besar ni apa dia? Sur, Sabir dan juga Hira. Tiga di Mekah, tiga di Madinah, iaitu Uhud, Wirqan dan juga Radwa. Tu cara Allah nak jadikan. Gunung datang, gunung yang lain ni, gunung Himalaya ke, gunung Tahan ke, gunung Kinabalu ke dan sebagainya, asalnya daripada 3 gunung, 6 gunung yang disebut dalam gambaran yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ceritakan ini. Ibnu Al-Mubarak meriwayatkan daripada Sufyan bin Uyainah, daripada Amr bin Dinar, daripada Ubaid bin Umair, dia mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sebut, kulit orang kafir tebalnya 70 hasta dan gigi gerhamnya sebesar bukit Uhud. Ini ada satu riwayat yang lain sebut lagi, di mana kulit orang kafir ditebalkan kulit dia sebelum dihumban ke dalam neraka Allah setebal mana? 70 hasta. 70 hasta sama dengan 240 kaki. Sejarah yang demikian. Dan gigi gerhamnya sebesar bukit Uhud. Gunung Uhud tu, sebesar tersebutlah gigi gerham orang kafir. Bila kita pergi kalau tuan-tuan pergi ke Madinah, tuan-tuan tengok Bukit Uhud tu, ziarah Bukit Uhud, jangan kita nampak hanya yang disebut dengan peperangan Uhud je, tapi kita tengok terhadap hadis ini. Hadis ni Rasulullah kata, besarnya gigi gerham orang kafir bila nak dihumban ke dalam neraka Allah sebesar mana? Sebesar gunung Uhud. Kita tengok besar tak besar gunung Uhud yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan dan kita menjadi panduan dalam kehidupan kita. Amr bin Maimunah meriwayatkan, dia mendengar bahawa antara kulit orang kafir dengan tubuhnya seperti satu jeritan binatang liar. Tebal tak tebal tu, dengar dengus binatang liar tu, kadang-kadang kita dengar suara singa. Sejarah mana dengar suara singa? Sejarah itulah tebalnya kulit orang kafir sebelum dihumban ke dalam api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Bila dah humban tu, bakar, marak dalam neraka tu, kerana kekufuran mereka di atas dunia, lawan Islam atas dunia, ataupun mereka yang dalam keadaan yang menentang segala apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lawan mereka tersebut jadi dalam keadaan demikian. Lepas tu kita ni jangan kalutlah orang kita kan, dia sibuk dengan nak menjaga orang kafir. Dia orang Islam, dia tak sibuk nak jaga orang kafir. Orang yang reda dengan kekufuran orang tersebut, siapa-siapa reda dengan kekufuran orang tersebut, dia akan bersama dengan kekufuran itu. Itu cara Islam diajar demikian. Jangan kamu reda bil kufri kufrun. Siapa yang reda dengan kekufuran orang tersebut, maka kafirlah dia. Jangan demikian. Kita sebut pada orang yang bukan Islam, kita sebut, kalau kamu nak selamat, mari bersama dengan Islam. Jangan bila kamu bersama dengan selain daripada Islam, kamu tak akan selamat dalam kehidupan kamu. At-Tirmizi meriwayatkan daripada Abu Al-Mukhairi, disebut lagi daripada Ibnu Umar, dia mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang kafir lidahnya benar-benar diseret 1 farsakh, disebut demikian. 1 farsakh bersamaan dengan lebih kurang 8 km ataupun 3,5 batu. Itu 1 farsakh. 8 km ataupun 3,5 batu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, lidah mereka tu benar-benar diseret sejarak mana? Sejarak lidah dia diheret, tarik panjang je, sejarak 8 km. Lidah orang kafir tersebut. Kerana lidah mereka ni sentiasa mengeji orang Islam, kemudian menolak, mengingkari perintah Allah Subhanahu Wa Taala, menyebabkan jadi demikian. Sehingga akan ditarik 1 farsakh. Rasulullah kata sehingga 2 farsakh yang akan dipijak oleh manusia. Bila heret lidah dia tu, manusia pijak di atas lidah dia. Diheret. Bila diheret tu, keluar lidah ni, keluar tersebut, orang pijak pula lidah dia dalam neraka ini sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Allahu akbar. Muslim meriwayatkan daripada Samurah bin Jundub bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara mereka
ada yang dibakar api sehingga dua buku lalinya. Ada yang sampai lututnya, ada yang sampai ke pinggangnya, dan ada yang sampai ke tulang selangkanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut demikian. Ada yang dibakar daripada bawah besar badan dia tu sampai buku lali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut. Ada api lagi. Dalam api dalam api. Maksudnya ada api kat luar ni satu, api kat dalam ni ada yang dibakar sampai buku lali, ada yang dibakar sampai ke lutut. Dalam api dalam api. Ni cara yang dijadikan pada mereka sebut. Ada sampai ke pinggang, dibakar tu sampai ke pinggang, penuh dengan api sampai ke pinggang, marak yang tak berhenti lagi. Dan kat luar tu pun api, kemudian kat tualan dia ni pun api. Keadaan yang berlaku pada mereka. Allahu Akbar. Ada yang sampai ke tulang belakang pada diri dia. Dalam satu riwayat dikatakan punggung tempat tulang selangkanya, sampai ke punggung tempat tulang belakang ni sini. Bab ini menjelaskan bahawa maksudnya adalah orang yang kafir sahaja, bukan kekafiran seperti orang yang melampaui batas. Bukan, ni khusus untuk orang kafir saja, bukan kekafiran kerana melampaui batas, ingkar, sombong dan melakukan kemaksiatan. Beza pula dengan demikian. Seksaan orang kafir dalam neraka Jahannam berbagai-bagai, berbeza-beza. Seksaan yang dikenakan dalam api neraka Jahannam sebagaimana diketahui daripada Al-Quran dan juga Sunnah. Kita benar-benar mengetahui dengan qat'i dan jelas bahawa seksaan orang yang membunuh para nabi dan orang Islam, memfitnah mereka, melakukan kerosakan di muka bumi dan juga ingkar, tidak sama dengan azab bagi orang yang hanya kafir, yang disebut i'tiqad. Tak sama. Kafir orang yang kekufuran kerana membunuh nabi, memfitnah para alim ulama, melakukan kerosakan di muka bumi dan ingkar, tidak sama azabnya dengan orang yang kafir di sudut i'tiqad. Ada yang orang kita kan, dia sebut pada orang-orang alim, dia kata pada nabi-nabi dan sebagainya. Ada orang yang berani demikian. Geng-geng apa dia? Sister in Islam, geng-geng Siti Kasim, orang yang jenis demikian. Yang dia je lawan tu dalam keadaan yang dia kata dalam keadaan sedemikian rupa. Tak sama dengan kafir i'tiqad, namun tetap berbuat baik kepada para nabi, dan orang muslim yang lain tersebut. Perkara ini dapat kita lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan Abu Talib ke tempat yang cetek untuk menyelamatkannya dan mengelakkan azab daripadanya kerana kebaikannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Abu Talib bapa saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebutnya bahawa dianya telah dikeluarkan daripada suasana yang disebut dengan suasana yang teruk itu kepada yang ringan sedikit. Kerana apa dia? Kerana kebaikan yang dilakukan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis Muslim daripada Samurah membenarkan apa yang berlaku bagi orang kafir dengan dalil yang berlaku kepada Abu Talib, dan membenarkan bahawa ada orang yang mengesakan Allah Ta'ala yang diseksa kerana Allah Ta'ala mematikan mereka dalam keadaan kekufuran di saat mana mereka hidup di atas agama Allah. Bila dekat nak meninggal dunia, mereka je mati dalam keadaan yang mereka buat dosa. Ada orang yang demikian, mati dalam poket dia ada nombor ekor, mati di saat mana dia menghadap depan Allah, dia sedang buat dosa, buat maksiat dalam hidup dia. Ada orang yang dia mati dalam keadaan dia melakukan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang jenis demikian. Hadis Muslim yang menceritakan demikian. Dalam satu riwayat daripada Ka'ab bin Al-Ahbar, satu riwayat lagi daripada Ka'ab Al-Ahbar, Allah Ta'ala berfirman, wahai Malik, nyalakan api, jangan membakar lidah mereka kerana mereka membaca Al-Quran. Allahu Akbar. Ada orang yang membaca Al-Quran masuk juga dalam neraka. Tapi waktu mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut bakar semua yang lain, lidah je jangan bakar. Ni nak sebutnya azab dasar pada anggota lah orang Islam masuk dalam neraka, tapi lidah dia je tak terbakar. Kemudian tu badan yang lain Allah bakar dasar pada amalan dia. Yang disebut dalam riwayat Ka'ab Al-Ahbar dicerita demikian. Wahai Malik, katakanlah kepada api,
agar membakar mereka mengikut amalan mereka. Itu yang tuan-tuan jangan peliklah kalau ada orang yang dia sembahyang tapi dia mengumpat. Dia sembahyang tapi mengumpat. Ada orang yang dia tak tutup aurat tapi dia solat. Ada juga demikian. Ada orang yang dalam hidup dia orang Islam tapi dia buat benda yang dilarang oleh Allah. Orang macam ni dia masuk neraka. Dia masuk neraka. Kenapa dia masuk neraka? Kerana puncanya dianya berbuat maksiat pada sebahagian dan dia berbuat taat pada sebahagian yang lain. Jadi bila dia buat benda yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia buat benda yang disuruh oleh Allah dan dia buat juga benda yang dilarang oleh Allah. Yang menyebabkan dua keadaan ini Allah bakar dia terlebih dahulu. Dia akan dibakar dalam api neraka Allah Subhanahu Wa Taala berdasar pada amalan mereka. Anggota badan yang berbuat benda yang baik itu akan diselamatkan. Mana diselamatkan tak kena azab, tapi yang lain tu terkena azab. Na'udzubillah min dzalik. Janganlah buat barahan sekali. Janganlah di kalangan kita ni ada orang kita ni dia sembahyang tapi lawan Islam. Ada di kalangan kita ni Allah jadikan pada diri dia zikir kuat tapi lawan para alim ulama. Zikir berselawat macam-macam gaya, tapi pada alim ulama dia katakan penunggang agama, disebut demikian. Mulut dia tak berhenti-berhenti. Yang macam ni yang keadaan yang demikian tersebut dia akan dapat terhadap apa yang dilakukan itu dengan balasan api neraka Allah SWT. Suatu kita ni kan, para penonton dan sahabat-sahabat, kalau orang buat jahat, orang buat khianat pada kita jangan rasa sedih lah. Kerana yang khianat jahat dia tu semua kita dapat pahala. Semua dapat pahala pada diri kita. Manakala dia dapat dosa. Orang yang kata macam-macam gaya pada kita jangan rasa risau. Jangan kita terkesan dengan mereka. Yang mereka lah. Kerana mereka terpaksa tanggung terhadap apa yang mereka sebut. Bila mereka kata kepada kita, dia kena berani untuk menanggung. Menanggung apa dia? Menanggung balasan di akhirat Allah. Dia dalam neraka nanti dia tanggung balasan yang dia kata tadi. Manakala kita dapat pahala. Allah sediakan pahala yang banyak. Rugi apa kita dalam hidup kita bila Allah jadikan pada kita pahala-pahala yang banyak? Manakala untung apa orang yang sibuk mengata pada kita, mencaci maki pada kita? Ni orang cerdik pada diri kita. Biar kita ni hidup dalam keadaan yang cerdik. Jangan kita hidup dalam keadaan yang kebodohan dan kemusnahan pada diri kita pada masa yang akan datang nanti. Lalu di situ lagi, api lalu mengetahui apa yang perlu dibakarnya, seperti bapa mengenali anaknya. Kita kata, habis tu yang kena bakar masuk dalam neraka tu macam mana? Kena semua juga. Kena semua tu, tapi Allah tahu, api tersebut tahu amalan apa. Kat kaki saja ke, dekat lutut dia saja ke, ataupun dekat mana yang dikenakan pada diri dia, berdasar seperti mana seorang bapa mengenali anaknya. Disebut demikian. Di antara mereka ada yang terbakar sampai buku lali je. Tadilah sama tadi. Ada yang terbakar dengan sampai buku lali. Ada yang terbakar sampai lututnya. Ada yang terbakar sampai pusatnya. Dan ada yang terbakar sampai dadanya. Nak gambarkan pada keadaan seseorang ini, bila dia dalam keadaan sebegitu, Allah balas pada diri dia. Al-Qutbi meriwayatkan secara marfu' dalam kitab Al-Uyunul Akhbar daripada Abu Hurairah, dia mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda kepadaku, jika Allah telah memberi keputusan di antara makhluknya, dan jika lebih banyak kebaikan seorang hamba, maka dia akan dimasukkan ke dalam syurga. Kita ni di akhirat nanti, bila ditimbang, timbang amalan, yang baik itu lebih besar daripada yang buruk, maka masuk syurga lah. Itu cara demikian. Ini kelebihan dia. Jika seimbang kebaikan dengan kejahatan, katakanlah sama-sama besar, 50-50 pada seorang, maka dia ditahan di atas sirat selama 40 tahun. Ini dia panggil Al-A'raf. Golongan Al-A'raf. Duduk berapa lama? Selama 40 tahun. 50-50 ni amalan dia tergantung dekat Al-A'raf. Duduk di kawasan Al-A'raf ni selama 40 tahun. 40 tahun berada di Al-A'raf ini sendiri. Kemudian baru dimasukkan ke dalam syurga. Lepas ada orang ahli syurga masuk semua, barulah Al-A'raf ni masuk. Itu cara demikian. Jika kejahatannya
lebih banyak, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka melalui pintu yang bernama tauhid. Katakanlah yang buruk ni lebih banyak daripada yang baik, masuk neraka dulu. Masuk neraka dulu. Pintu apa yang menyebabkan mereka masuk neraka? Yang pertama, ketauhidan pada Allah. Kalau bahasa mudahnya, ialah yang disebut dengan akidah. Dalam persoalan akidah, suatu alim ulama' dia sebut, ditekankan dalam diri kita ni, benda yang paling asas yang kita kena jaga ialah akidah. Akidah maknanya apa dia? Keyakinan dalam tuadan kita ni. Yakin tak yakin pada Allah. Ada orang dia tak yakin dengan Islam, dia pergi yakin dengan apa dia? Yakin dengan sekularis. Dia yakin dengan nasionalis. Dia yakin dengan, dia kata, dia boleh sebut tu, dia kata tak ada kaitan langsung yang ni dengan keyakinan. Tak betul. Kita sebut dalam hidup kita ni berkait dengan keyakinan. Keyakinan dalam hidup kita. Yakin macam mana? Yakin tak yakin dengan Islam? Dihumban ke dalam neraka tu melalui pintu yang bernama tauhid. Mereka diazab mengikut amalan mereka. Mengikut amalan. Di antara mereka ada yang terbakar sampai ke telapak kakinya. Keyakinan dia tadi dah. Ada yang terbakar sampai ke lututnya, dan ada yang terbakar sampai ke pusatnya bila dihumban ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Faqih Abu Bakar bin Burjan menyatakan bahawa hadis Muslim sesuai dengan maksud firman Allah Taala, "Walikullin darajatun mimma amilu waliyuwaffiyahum a'malahum wa hum la yuzlamun." Dan setiap orang memperolehi tingkatan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Walikullin darajatun mimma amilu. Tiap-tiap di kalangan mereka ni yang dihumban ke dalam neraka Allah ni tak sama kedudukan dalam neraka. Berdasar pada mimma amilu, dengan apa yang mereka kerjakan di atas dunia. Jahat mereka tu setebal mana, follower dia tu ramai mana, berdasar pada keadaan yang mereka ada tersebut. Apa yang mereka ada tu, sebanyak mana orang caci maki kerana tulisan dia, sebanyak mana yang disebut dengan orang jadi buruk sangka kerana tulisan dia, seramai mana yang dia balas, banyak mana, semua benda tersebut darajatim mimma amilu. Dia ada peringkat-peringkat dengan amalan masing-masing. Sama ke dengan orang yang katakanlah ada seorang hamba Allah, dia tulisan, dia tulis di Facebook, kemudian komen-komen tersebut, pengomen dengan yang disebut dengan penulis, sama tak sama? Tak sama. Kalau tuan-tuan, kalau ada orang yang tulis yang baik-baik, kita pun komen, kita dapat pahala sebagaimana orang yang tulis tadi. Banyak pahala ni berdasar pada, tengoklah, berdasar pada seorang, berdasar pada amalan seorang. Demikian juga dengan kadang-kadang kita tulis benda yang buruk, kemudian di komen. Yang komen ni sama tak dengan penulis? Tak sama. Allah kata darajatum mimma amilu. Allah sebut dalam neraka tu bertingkat-tingkat berdasar pada amalan yang mereka lakukan. Waliyuwaffiyahum a'malahum, dan Allah akan sempurnakan semua sekali dengan amalan-amalan yang mereka lakukan. Wahum la yuzlamun, sedangkan Allah tidak akan melakukan kezaliman sedikit pun pada orang-orang yang sedemikian rupa. Na'udzubillah min dzalik lah. Jaga betul-betul lah. Satu saya sebut pada sahabat-sahabat admin dan kawan-kawan, kalau ada yang komen yang buruk-buruk, jahat-jahat, jangan biarkan dia duduk dalam ruangan komen kita. Manakala ada yang komen yang baik-baik, orang yang tulis tulisan yang baik-baik, biarkan tulisan tu. Biar dia dapat pahala sama dengan tulisan-tulisan. Tuan-tuan yang ikut ni kan, bila tuan-tuan share benda yang baik, tuan-tuan akan dapat pahala. Tuan-tuan tak akan rugi pun. Tak akan rugi langsung. Bila tuan-tuan buat benda-benda yang demikian, tuan-tuan subscribe, misal contohnya dalam YouTube, subscribe yang baik, tuan-tuan dapat pahala. Dengan subscribe yang tuan-tuan lakukan, tuan-tuan follow, tuan-tuan dapat pahala. Dengan apa yang tuan-tuan lakukan, kita jangan ingat benda tu tak ada pahala. Semua ada pahala. Allah sediakan pahala pada diri kita. Yang baik, yang buruk sama juga, dapat dosa. Tuan-tuan follow yang disebut dengan orang-orang yang buat benda yang buruk, tuan-tuan dapat dosa. Dia buat dosa, tuan-tuan dapat dosa. Ini dipanggil dosa berangkai. Dosa berangkai dan pahala yang berangkai. Bila kita follow orang-orang yang buat baik, kita tengok mana syekh-syekh, mana orang-orang alim, mana orang-orang yang saleh, kita pun ikut yang kata,
ikut yang dia sebut. Kemudian dia ada ruangan komen, kita pun komen. Saya bersama, saya macam-macam gaya dah, kita komen yang baik-baik di kalangan kita, alhamdulillah, masya-Allah dan sebagainya. Bila kita buat demikian, pahala kita ni dapat. Dia yang mengajar tu dapat pahala, kita pun dapat pahala. Di akhirat nanti Allah tak akan buat khianat sikit pun pada diri kita. Wahum la yuzlamun, sikit pun tak dikhianati oleh Allah Subhanahu wa taala demikian. Dia berkata, aku berpendapat bahawa orang yang dinyatakan dalam ayat dan hadis adalah ahli tauhid. Orang kafir tidak akan selamat daripada api neraka sedikit pun. Kalau seorang tersebut kufur, tak akan selamat walaupun sikit pun pada diri dia. Manakala orang yang masuk juga neraka, kita tanya, ada juga ke orang Islam masuk neraka? Oh, ramai. Kenapa? Dosa dia. Dosa yang dia buat atas dunia. Benda apa yang dilakukan di atas dunia tu, dosa yang dilakukan tu dapat pada diri dia, dan Allah akan balas, wal yuwaffiyahum a'malahum. Allah akan balas segala amalan mereka sebut, wahum la yuzlamun. Allah tak akan khianat walaupun sikit sekalipun pada mereka. Allah Ta'ala berfirman, lahum min fawqihim zulalun minan nar. Di atas kepala mereka tu zulalun minan nar, berawang, berlapis-lapis daripada api di atas kepala mereka. Lahum min fawqihim, dan di atas mereka ada berlapis-lapis api di atas tubuh badan mereka sebut minan nar. Wa min tahtihim zulal, dan di bawah tubuh badan mereka ni pun bergulung-gulung api neraka ni. Zalika yukhawwifullahu bihi ibadah. Demikianlah Allah mengancam hamba-hambanya dengan azab tersebut. Allah menakutkan hamba dia di kalangan hamba-hamba tersebut dengan azab yang disediakan sebut. Ya ibadi fattaqun, wahai hamba-hambaku, maka bertakwalah kamu kepada Allah, berhati-hatilah hidup kamu daripada dihumban ke dalam api neraka Allah SWT. Saya sebut banyak kali pada penonton-penonton kan, sahabat-sahabat sekalian, kita ni biar jadi orang cerdik lah, jangan kita jadi orang yang bodoh. Orang yang cerdik ni orang yang dia nampak perjalanan hidup sampai ke akhirat Allah. Ni orang yang cerdik. Manakala orang bodoh, dia fikir nak hidup atas dunia je. Yang ni orang bodoh, tak cerdik dalam hidup kita. Bila kita hidup ni hanya fikir tentang nak makan, nak minum untuk dunia, kita tak fikir makanan yang kita makan tu boleh dapat selamat tak kita sampai di akhirat. Sedaplah makan di atas dunia ni. Ada orang yang minum arak, ada orang yang judi, ada orang yang berzina, ada orang yang buat, rasa sedap lah sekejap di dunia ni. Tapi kalau masuk dalam kubur nanti, start daripada mula masuk dalam kubur nanti, masuk je dalam kubur tu, azab sampai bangkit di akhirat Allah Subhanahu wa taala nanti. Yang ni yang kita jangan jadi demikian. Biarlah kita jadi orang yang hidup kita ni, walaupun kita ni penat sekejap di dunia, tetapi bila sampai di akhirat, masuk saja dalam kubur tu, berubahlah kubur kita menjadi taman-taman syurga dah. Sebab tu ada orang kata, tengok, kadang-kadang kan orang kata, tengok ustaz-ustaz ni letih dah, penat dah. Kita jawab, memang dia memilih untuk memeletihkan diri dia dalam mentaati perintah Allah. Kerana kadang-kadang ustaz-ustazah ni letih, dia mengajar, bagi ceramah dan sebagainya. Bila dia masuk dalam kubur nanti, dia akan jadikan kubur dia ni di antara taman pada taman-taman syurga. Dia menghiasi di atas dunia. Kadang-kadang kan kita tengok kan, ibu-ibu kita kemah rumah. Nampak letih tak kemah rumah? Letih kan? Ibu-ibu kita ni bila dia kemah rumah tu letih je kita tengok. Penat je. Tapi malam hari, dia rasa lapang, tidur dia. Saat mana dia dalam keadaan lepas pada kepenatan, Allah jadikan kerehatan dalam hidup orang yang beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Inna ma'al usri yusra. Allah jadikan setiap benda yang payah tu, hujung dia yusra. Allah akan permudahkan dalam hidup. Sebab tu kita kena sabar dalam hidup kita ni. Jangan kita ni cepat nak putus asa, jangan. Ada orang kita ni cepat berputus asa. Tak naklah semayang, tak naklah tutup aurat, tak naklah dia. Cepat tak nak dalam hidup. Sabarlah dahulu dalam hidup kita ni. Bila kita hidup atas dunia ni, sabar dahulu, sabar dalam taat. Sabar dalam taat. Ni tak, di kalangan kita tak sabar, cepat nak buka aurat. Ni musim-musim raya ni kan, ambil gambar, nak bergambar tu, nak tunjuk cantik dia tu, reda dia buka aurat, ambil gambar dengan keluarga. Jangan.
Lepas tu post dalam Facebook. Banyak mana dosa kita dapat. Ramai mana orang kita ni buat benda-benda yang demikian. Dia tunjuk dalam Instagram, dia tunjuk dalam Twitter dan sebagainya. Gambar dia dedah aurat. Gambar dia berkeluarga dedah aurat. Dosa tak pasal-pasal dalam hidup kita. Kita nak tunjuk benda-benda yang demikian. Tak patut langsung. Dalam hidup kita ni, kita ni tak sabar dalam taat. Allah Subhanahu Wa Taala ajar, ya ibadi fattakun, wahai hamba-Ku, biar rasa dalam tubuh badan kamu ni rasa takut pada Allah, bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam kehidupan kita ni, bila kita mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya, apa yang di atas mereka menjadi naungan bagi mereka, dan mereka ingat ke atas ni bila bergulung-gulung jadi awan yang atas kepala mereka, tak, menjadi azab. Di bawah mereka juga menjadi naungan bagi orang yang berada di bawah mereka, tak, rupa-rupanya azab dalam hidup mereka. Nabi SAW bersabda, ada umat yang mendapat syafaatku melebihi jumlah suku Mudar, dan di antara umat yang membesar sehingga dirinya menjadi salah sudut neraka. Diri dia tu, Rasulullah SAW sebut, ramainya umat yang aku bagi syafaat lebih daripada jumlah suku Mudar. Suku Mudar ni ramai di kalangan suku-suku yang ada di tanah yang disebut Madinatul Munawwarah itu sendiri. Tapi Rasulullah sebut ada juga umat yang membesar sehingga dirinya menjadi salah satu sudut daripada sudut-sudut neraka. Besar sangat tubuh badan dia ni, kerana dosa-dosa dia tu dihumban ke dalam neraka tu. Berdasar pada apa dia? Berdasar pada amalan dia di atas dunia yang menyebabkan dia menjadi besar dalam kawah-kawah neraka Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah pada minggu yang akan datang nanti kita akan sambung orang yang akan mendapat siksa paling berat di akhirat ni siapa? Dalam neraka Allah, waktu mana mereka berada di neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Cukuplah pada tengah hari ini kita cerita tentang mengenai suasana neraka yang terhumban itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami serahkan pada kamu ya Allah, pada batang tengkuk mereka-mereka yang memfitnah kami ini ya Allah. Kami mengharapkan pada kamu lah ya Allah, yang sebaik-baik membalas pada mereka-mereka yang sedemikian rupa itu ya Allah. Ya Allah, rahmatilah perjalanan hidup kami ini ya Allah. Murahkanlah rezeki kami ya Allah. Berilah kekuatan dalam hidup kami, dalam kami melaksanakan perintah kamu ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Rabbana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.